Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung perbincangan berkenaan dengan agama Qadiani ataupun nama yang mengelirukan, Ahmadiyah. Kita telah bincang sejarah penubuhannya di India di zaman penjajah Inggris. Di sana terdedah perkara-perkara yang membuktikan kejahatannya, dan penjajah Inggris berada di sebaliknya. Di antaranya yang pertama, pihak kerajaan Inggris memberi imbuhan yang besar berjumlah beratus ribu pound untuk sara hidupnya. Ratus ribu pound di zaman itu, zaman nilai duit yang begitu mahal. Orang tua kata kerbau harga RM5 seekor. Ratus ribu pound ni juta lah sekarang ni. Menyediakan pengikut-pengikut dari kalangan orang-orang Islam India yang mendapat pendidikan Inggris. Juga memberi kemudahan kepada tali barutnya di zaman penjajahan. Penjajah Inggris juga memberi kemudahan kepada pengikut-pengikut agama Qadiani ini, menyebarkan ajarannya di negeri umat Islam dan di kalangan orang-orang Islam, termasuk juga di Malaysia. Di Malaysia, pusat dia masih ada sampai sekarang di Kampung Nakhoda. Ada masjid dia. Masjid dia sendiri. Patutnya masjid itu tutup lah. Jangan benar lagi. Mungkin kerana mendapat perlindungan undang-undang. Tetapi sepatutnya perlu dikaji dari segi undang-undang. Kerana dia menggunakan perkataan Ahmadiyah. Perkataan mengelirukan. Kalau kita sibuk pasal kalimah Allah yang sudah dibincangkan, ini kalimah Ahmadiyah macam mana? Ini perlu dibincang dan diambil tindakan. Bukan sekadar itu, di samping memberi kemudahan mendapat kerja dan kenaikan pangkat kepada mereka, pegang jawatan besar dalam kerajaan zaman Inggeris dulu. Kerajaan Inggeris lebih bersemangat membantu Qadiani, terutamanya apabila disebarkan ajaran membatalkan jihad. Hukum jihad dibatalkan. Sama ada dibatalkan terus ataupun disempitkan skopnya, jihad hawa nafsu je. Duduk di rumah je. Lawan hawa nafsu. Jangan lawan penjajah. Padahal penganut Qadiani menyertai bala tentera Inggeris. Terutamanya mereka masuk askar Inggeris, askar British. Di antaranya dalam bahagian pengintipan, perisikan, dengan tujuan untuk mengintip orang-orang Islam. Di mana kerajaan Afghanistan telah berjaya menangkap 2 orang pengintip Inggeris.
dari kalangan penganut ajaran Qadiani. Afghanistan ni sebuah negeri yang hebat, walaupun rakyatnya miskin, rakyatnya banyak motor huruf, tapi sayang pada Islam. Mengikut sejarahnya, apabila Inggeris menghantar tentera ke Afghanistan, selepas diintip ribuan badan tentera, beberapa batalion untuk takluk Afghanistan. Orang Afghanistan mengajar tentera British, dibunuh semua. Tinggal seorang dia hantar balik. Hantar balikkan dia, beritahu kawan habis dah kena bunuh. Kena pancung semua. Sampai sekarang Inggeris tak berani nak hantar tentera, suruh mereka pergi. Rusia masuk di Afghanistan 10 tahun. Lebih sikit, lari Rusia. Ini giliran Amerika masuk Afghanistan. Amerika pun bila-bila akan mundur. Walaupun orang Afghanistan ni dalam bab agama bukanlah alim sangat, tapi sayang pada agama, kuat pada agama. Seorang penulis Islam, Amir Shakib Arsalan, menulis buku yang terkenal Hadir Alam Islami, Dunia Islam Terkini. Dalam buku ini, Shakib Arsalan kata, kalau dibandingkan umat Islam adalah satu jasad, satu tubuh manusia yang rebah jatuh tersungkur. Tiba-tiba di sana ada masih nadi yang bergerak, warak yang berdenyut. Itulah dia Afghanistan. Afghanistan, kata Amir Shakib Arsalan. Tulisan dia 100 tahun dulu. Qadiani, mereka juga bergembira apabila Inggeris dan sekutu-sekutunya berjaya menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah dan menghapuskan khilafah Islamiyah yang berlaku di pertengahan abad ke-14 Hijrah. Pada ketika umat Islam di seluruh dunia bersedih dengannya dan berjuang untuk mengembalikannya semula dengan menganjurkan perjumpaan dan menubuhkan jamaah bagi meneruskan perjuangan di seluruh pelosok dunia Islam. Di awal abad yang lalu, jatuhnya kerajaan Utsmaniyah. Dengan sebab kelemahan-kelemahannya dari dalam, khususnya apabila terdapat pegawai Utsmaniyah ni berlaku salah laku, zalim, maka musuh mengambil kesempatan membantu orang-orang Islam menentang Utsmaniyah di atas semangat kebangsaan, khususnya orang Arab. Ratus-ratus tahun perang salib, penjajah barat kepung dari Eropah, Rusia, lawan Afghanistan, lawan Turki, tak jatuh. Ini hebatnya Utsmaniyah. Bahkan Turki masuk sampai ke Moskow, sampai ke Tatarstan, sampai sekarang ada masjid. Turki masuk sampai ke Balkan, Bosnia, sampai ke Czechoslovakia, sampai sekarang ada masjid dan ada orang Islam. Ini hebatnya pengaruh Utsmaniyah. Masuk ke Bulgaria, tak berjaya mereka kalahkan, sehinggalah mereka lagakan orang Islam di atas semangat kebangsaan, khususnya orang Arab, di atas semangat nasionalisme Arab, menentang Utsmaniyah dalam Perang Dunia yang pertama, jatuh kerajaan Utsmaniyah. Kerana orang penjajah janji nak beri orang Arab jadi khalifah. Sebab sekarang jadi khalifah silat gayung je lah. Duduk di basah gayung je. Jadi khalifah. Bukan memerintah negara yang besar. Sekadar tu saja. Tak mampu. Dan orang Islam berjuang. Dia adakan seminar, dia adakan kumpulan. Tiap-tiap negeri, orang Islam ada parti Islam yang berjuang nak mengembalikan semula kuasa pemerintahan Islam ini. Dan Nabi berjanji akan berlaku juga akhirnya Islam akan menang.
Pokok Kedah ni bersorok. Dia jatuh Osmaniyah. Osmaniyah jatuh. Pokok Kedah ni bergembira. Dan orang Islam lawan penjajah. Lawan penjajah, penjajah tak tahan. Akhirnya negeri-negeri Islam diri kemerdekaan. Satu. Tapi kemerdekaannya berpecah. Tak bersatu. InsyaAllah di akhir zaman akan bersatu. Yang kedua, mengemukakan. Qadiani mengemukakan ramalan-ramalan bohong. Yang tidak berlaku dengan beraninya membuat ramalan-ramalan itu dengan sumpah. Dan menyatakan bersedia menerima laknat dan hukum kalau ramalan itu tidak betul. Dia berani nak suruh ikut dia, dia bersumpah. Dia buat ramalan. Kita akan baca. Di antara ramalannya ialah yang pertama, dalam satu perdebatan di bandar Amritsar di India. Amritsar ni pusat agama Sikh. Amritsar sampai sekarang pun. Tempat orang Sikh berkumpul situ. Dia punya kuil emas. Orang Islam ada di situ. Dalam satu perdebatan di mana Amritsar dengan seorang biasa sahaja pada tahun 1863 Masihi. Apabila ia tidak berjaya mengalahkannya, kalah dia, menang orang ni. Orang biasa je, orang kampung lawan. Pandai orang kampung lawan dia. Tak juga, bukan orang alim. Dia membuat ramalan bahawa orang yang berdebat dengan itu akan mati. Dalam tempoh 15 hari dia tu. 15 hari mati orang tu. Kalau tidak mengikut agamanya. Tetapi orang itu terus panjang umur. Berapa tahun selepasnya. Tak mati. Orang nampaklah bohong dia. Yang kedua, Ghulam Ahmad meminang seorang perempuan yang disertainya di kalangan keluarganya sendiri yang tak ikut dia. Dia nak perempuan tu dengan menyatakan bahawa dia mendapat ilham daripada Allah supaya berkahwin dengan perempuan itu. Dan dijanjikan mendapat berkat dan kurnia yang besar. Tetapi kalau pinangannya ditolak, maka akan turunlah laknat dan azab daripada Allah. Apabila pinangan itu ditolak, perempuan itu tolak, tak boleh. Dan perempuan itu berkahwin dengan lelaki lain, laknatnya tidak berlaku ke atas perempuan itu dan keluarganya. Tetapi Ghulam Ahmad berkata bahawa Tuhan telah menikahkannya dengan perempuan itu di langit. Dia pusing pula, melipu, dia belik. Tuhan nikah dengan perempuan ini di langit. Macam ayah Upin juga ni. Ayah Upin kerajaan di langit. 3, membuat ramalan. Setelah dia mempunyai 4 orang anak lelaki, dia mendapat wahyu bahawa anak yang kelima yang akan dilahirkan oleh isterinya yang sedang mengandung pada masa itu ialah seorang anak lelaki. Tiba-tiba isteri melahirkan anak perempuan. Dan terus melahirkan anak perempuan. Setelah dia menangguh ramalannya beberapa kali. Tuhan tunjuk selalu. Yang keempat, dia berkata bahawa daerah Qadian tidak boleh dimasuki oleh wabak taun. Wilayah dia Qadian tu tak masuk taun. Mungkin dia pakai hadis Nabi kata Madinah ni dipelihara oleh Allah daripada wabak. Lalu Allah menurunkan balak taun bagi hujah membohongkan ramalannya. Tetapi dia berkata rumahnya seperti bahtera Nabi Nuh. Tidak sekali-kali boleh dimasuki taun. Tetapi dalam rumahnya juga ditimpa taun. Termasuk dia. Dia kena taun juga. Yang kelima, seorang Muslim bernama Dr. Abdul Hakim. Dengan menyatakan di hadapan Ghulam Ahmad, awak pembohong besar. Seorang Muslim India, Dr. Abdul Hakim, terus kata depan muka dia, awak ni pembohong besar.
dan mencabarnya berdebat. Ajak berdebat. Ini orang cerdik. Dengan orang bodoh pun kalah dia. Orang jahil, ini orang cerdik. Tetapi Ghulam Ahmad mengancamnya dengan turun balasan daripada Allah. Dan mati lebih dahulu daripadanya. Dan dia dapat melihat kematian Dr. Abdul Hakim di masa hayatnya, kata dia. Tetapi Dr. Abdul Hakim membalahnya bahawa Ghulam Ahmad akan mati dalam tempoh 15 bulan. Kat orang tu balah. Tetapi Allah mengurniakan pertolongannya pada Dr. Abdul Hakim dengan dilanjutkan umurnya. Dan Ghulam Ahmad mati lebih dulu dengan menerima hukuman Allah ke atasnya. Di sana terdapat tanda-tanda kekurangan akal. Tuhan jadikan dia ni bodoh. Kurang akal. Sasalah. Yang lahir pada diri Ghulam Ahmad. Seperti kadang-kadang hilang ingatannya sehingga dia tidak tahu perbezaan antara garam dengan gula. Dia pernah ke kedai untuk membeli gula, tetapi dia mengambil garam. Dia pernah berlaku apabila menjadi kelazimannya membawa tanah kerah untuk istinja dan gula-gula untuk dimakan. Dia pun nak pakai sebelah batu untuk istinja yang dia payah air pak dia tu. Sebelah lagi untuk gula-gula coklat dia makan. Tetapi dia memamah tanah untuk istinja, bukannya gula-gula. Tuhan jadi dia siapa dia punya tu begitu. Tunjuk, Tuhan tunjuk. Di antara ulama yang masyhur dapat mengalahkan Qadiani ialah Syekh Sanaullah Al-Amrastri rahimahullah. Amritsari ni orang Amritsar, orang alim. Mengalahkan dia. Seorang alim terkenal dari India. Beliau telah mengemukakan hujah-hujah yang kuat beberapa kali mengalahkan ajaran kafir itu. Oleh kerana Ghulam Ahmad berdegil, beliau mencabar dengan menentukan supaya Ghulam Ahmad dibinasakan dan mati dengan cara yang terhina. Maka selepas beberapa hari sahaja Ghulam Ahmad dibinasakan dan mati yang terhina. Mati dihina. Orang tahu dia ni penipu. Perpecahan di kalangan Qadiani. Malangnya sampai sekarang ada lagi orang ikut dia. Di Malaysia ada, di Indonesia ada. Indonesia ada masjid, besar-besar masjid. Ada orang ikut ajaran macam ni. Selepas dibinasakan Ghulam Ahmad, pengikutnya berpecah pada dua golongan. Satu, golongan dipimpin oleh seorang yang bernama Nuruddin. Mereka beriktikad bahawa Ghulam Ahmad ialah Nabi Allah dan Rasulnya. Al-Masih yang dijanjikan dan Mahdi yang ditunggu kemunculannya, itulah dia. Dia lebih afdal daripada semua Nabi dan Rasul. Sesiapa yang tidak percaya jadi kafir masuk neraka, kata dia. Di antara pemimpin golongan ini ialah Mahmud Ahmad bin Ghulam Ahmad dan Muhammad Sadiq yang dianggap mufti Qadiani. Yang kedua, golongan yang dipimpin oleh seorang bernama Muhammad Ali. Mereka berkata Ghulam Ahmad bukannya Nabi tetapi mujaddid, pembaharu. Ini ada setengah Tok Guru kita tak faham. Ada Tok Guru tak boleh sebut nama lah, balik pada India. Ghulam Ahmad mujaddid dia tu. Dia tak tahu mujaddid ni apa makna. Tak tahu bahasa Arab pun. Mujaddid ni pembaharuan agama. Dalam Islam ada pembaharuan, bukan membaharukan agama, membaharukan pendekatan. Karena ada hadis, Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si mi'ati sanah man yujaddidu laha amra diniha. Hadis Nabi. Allah Ta'ala akan lahirkan kalangan umat Muhammad tiap-tiap 100 tahun orang yang membaharukan urusan agama. Membaharukan kepahaman, bukan membaharukan agama. Bila mari cabaran, ada orang yang membaharukan. Contohnya, zaman Nabi Musa, Fir'aun. Zaman Nabi Ibrahim, Namrud. Zaman Nabi Muhammad, Abu Jahal, orang lain pula. Zaman kita Abu Jahal dah tak ada. Tapi orang perangai macam Abu Jahal tu ada.
Tapi kena ada orang yang faham. Ini makna mujadid. Yang faham. Lepas Nabi wafat, ada orang murtad mengaku jadi Nabi. Maka para sahabat yang mujadid. Zaman Abbasiyah, timbulnya melahak Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Jadi ada mujadid. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, ada mujadid yang membaharukan kepahaman untuk berhujah tiap-tiap abad. Begitulah. Untuk membaharukan. Jadi ada puak kata Ulama Ahmad ni mujadid. Tak betul, ni penyesat. Kata dia, puak-puak ni kata sesiapa yang mengingkari jadi fasik. Di antara pemimpin golongan ini ialah Khojah Kamaluddin dan Muhammad Hasan An-Huri, nama tokoh dia. Ini semua puak-puak yang sesat. Kita kena jaga, kena faham. Kena faham. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Perancangan golongan munafik. Dalam masa peristiwa Tabuk ini, golongan munafik bergerak. Daripada awal nak pergi ke Tabuk sudah ada. Sampai pada perjalanan. Telah diceritakan dahulu berkenaan perancangan golongan munafik. Golongan yang pura-pura mengaku Islam, tapi tak Islam. Untuk menggagalkan perjalanan jihad ke Tabuk. Dengan mendirikan masjid bagi melambatkan perjalanan dan urusan Rasulullah SAW. Melemahkan semangat orang-orang yang beriman untuk berjihad menentang Rom Timur. Dan memperkerjakan sumbangan ikhlas yang sedikit untuk derma jihad. Rasulullah SAW tidak mengambil apa-apa tindakan ke atas mereka. Setelah mencapai kemenangan moral yang tinggi tanpa peperangan. Golongan munafikin ini merancang lagi dengan menyusup ke dalam tentera Islam bagi membunuh Rasulullah SAW. Mereka menunggu di tengah jalan yang berbukit curam bagi menggolek batu besar ke arahnya. Tetapi Allah melaksanakan firman-Nya untuk memelihara Rasulullah SAW. Itu ayat. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Surah Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika engkau tidak melakukannya, nescaya engkau tidak menyampaikan kewajipan kerasulanmu. Dan Allah jualah yang memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Orang yang kafir dalam hati dia, walaupun orang tak nampak, Tuhan tak beri hidayah. Ayat ini mendedahkan orang munafik yang bercampur dengan orang Islam di Madinah. Pergi ke masjid. Sebahagiannya awal. Kalau pemimpin ni Abdullah bin Ubay, bila Nabi masuk masjid, beritahu Rasulullah siapa dah. Nak tunjuk dia kuat sangat. Rasulullah telah lapar, kata dia. Beritahu ke orang, orang tak tahu. Sebab begitu dia pura-puranya. Bila Nabi nak istihad nak pergi ke Tabuk, Ar-Rahib, pemimpin munafik, membuat masjid yang cantik, jemput Nabi pergi ke masjid dia untuk melambat-lambatkan. Kita akan baca kemudian. Bagai rancangan. Setelah sampai ke Tabuk, ala balik, tunggu tengah jalan. Nak bunuh Nabi. Allah dedahkan. Walaupun terdapat beberapa riwayat berkenaan sebab nuzul ayat ini, tetapi ia memberi jaminan dalam semua keadaan. Mengikut riwayat Ummul Mukminah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sentiasa dikawal secara khusus
oleh orang-orang yang ditugaskan dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW meminta supaya dibebaskan daripada kawalan mereka. Pada awalnya, sahabat Nabi melantik keselamatan untuk jaga Nabi. Tiap-tiap malam bergelik. Jaga kat rumah Nabi, jaga perjalanan Nabi. Bila turun ayat ni, Nabi kata, ya jagalah. Walaupun begitu, sahabat jaga juga. Walaupun Tuhan kata begitu, Nabi kata jangan jaga. Tapi sahabat-sahabat sentiasa mengelilingi, menjaga Nabi SAW. Mengikut satu riwayat, bahawa Rasulullah SAW memberitahu sahabatnya yang bernama Huzaifah senarai orang-orang munafik. Ada seorang sahabat, Nabi beritahu ke dia, orang munafik, orang ni. Huzaifah ni tahu senarai. Mengikut riwayatnya, Sayyidina Umar tanya Huzaifah, nama aku ada tak? Dia tak tanya orang, takut nama dia termasuk juga. Kalau kita ni susah kita tanya orang lain, siapa dia munafik, siapa dia munafik. Sayyidina Umar tak, dia tak tanya. Takut nama dia ada. Takut dia termasuk munafik juga. Apabila diminta supaya diberitahu agar dia ambil tindakan membunuh mereka, ada sahabat bertemu Nabi Rasulullah beritahu nak bunuh. Kita bunuhlah senang. Bahkan termasuklah anak bin Abdullah bin Ubay. Ambil tunggu ayat mendedahkan ayah dia munafik berjumpa dengan Nabi Rasulullah. Biar saya bunuh ayah saya. Saya bunuh. Bawa kepala pancung. Nabi kata jangan. Nabi larang jangan. Bila sahabat minta senarai nama, Nabi tak beritahu. Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, akrahu an yatahaddatsan nas an yaqulu anna Muhammadan qad wada'a yadahu fi ashabi. Aku tidak suka nanti ada orang-orang yang berkata bahawa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Fitnah. Nabi kata, jangan. Nanti aku buat begitu, suruh orang kata Muhammad bunuh sahabat dia. Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu menyambut, alaisu bi ashab. Usaid kata, mereka bukannya para sahabat. Sahabat Nabi. Usaid kata bukan sahabat mereka ni Rasulullah. Rasulullah menjawab, alaisu yuzhiruna syahadata an la ilaha illallah. Alaisu yuzhiruna anni Rasulullah. Tidakkah mereka melahirkan pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Tidakkah mereka melahirkan kenyataan bahawa aku ni Rasulullah? Mereka mengucap juga. Nabi kata. Mereka mengucap, mengaku. La ilallah, mengaku Muhammad Rasulullah. Usaid menjawab, bala wala syahadat lahum. Ya, dan tiada pengakuan yang sebenar dari mereka. Bohong, Usaid kata. Usaid lawan Nabi. Sabda Rasulullah, fa inni nuhitu an qatli ulaik. Maka sebenarnya aku ditegah dari membunuh mereka. Tuhan tak beri aku bunuh. Tuhan larang aku bunuh mereka. Bila Tuhan larang, senyaplah. Kerana golongan munafik ini menyamar menjadi sahabat dan bergaul di dalamnya. Ada juga dalam kalangan mereka orang yang bertaubat dan menyesal di atas sikapnya. Ada orang yang bertaubat pada itu. Kalau bunuh kata dan taubatlah. Dan berjihad serta berdoa supaya mati syahid. Kerana menegakkan kalimah Allah, nak tebus dosa. Ada dalam mereka ni yang insaf. Bertaubat, berdoa mati syahid, nak tebus dosa dia. Di antara mereka juga yang tetap mempertahankan sifat nifaknya. Sengguh terus munafik sampai ke mati. Dan kadang mereka juga ada yang terlibat mendirikan masjid yang bukan masjid dirar. Buat masjid. Membakar masjid dirar. Diceritakan dahulu adanya golongan munafik yang berusaha melambatkan perjalanan tentera Islam ke Tabuk. Dengan cara mendirikan masjid yang cantik lagi indah untuk menggoda Rasulullah SAW
supaya datang meraihkan mereka di masjid itu. Ada kumpulan pakat buat masjid. Jepuk Nabi SAW datang ke masjid untuk raih. Kumpulan yang diketuai oleh seorang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Perkataan Ar-Rahib bermakna lebay. Orang yang beragama tanpa ilmu yang mendalam. Ini Rahib. Dalam masa yang sama dia pergi menemui musuh untuk menyerang Madinah. Senyap-senyap dia jumpa musuh. Semua serang Madinah. Allah telah menggagalkan penipuan mereka dan dia dedahkan dengan wahyu yang diturunkan. Mengikut para ulama, Allah SWT menurunkan firman-Nya. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang dari Tabuk, apabila sampai di satu tempat bernama Awan, jaraknya sudah dekat dengan Madinah Munawwarah. Dekat Madinah. Tunggu ayat. Iaitu firman Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Surah At-Taubah ayat 107 hingga 110. Maksudnya, dan mereka yang ini dalam kalangan munafikin, orang-orang yang membina masjid dengan tujuan membahayakan keselamatan Islam dan penganutnya. Buat masjid tujuan nak rosakkan Islam, bukan nak tegakkan Islam. Menguatkan kekufuran dan memecah belahkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Serta menjadi tempat mengintip bagi orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sebelum itu. Dan mereka bersumpah dengan berkata, tidaklah kami kehendaki dengan mendirikan masjid ini, melainkan tujuan yang baik. Bersumpah, demi Allah, kami buat masjid ini kerana Allah. Tujuan baik. Padahal Allah menyaksikan bahawa mereka sebenarnya berdosa. Jangan engkau salat di masjid itu selama-lamanya. Kerana sesungguhnya masjid yang didirikan di atas taqwa Masjid Quba, yang sejak hari pertama engkau berdiri di atasnya untuk bersalat di dalamnya, ada beberapa lelaki yang suka membersihkan diri mereka. Dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka. Adakah sesiapa yang menegakkan bangunannya di atas sifat taqwa daripada Allah lebih baik? Ada sesiapa yang menegakkan bangunannya di atas tapak yang curam, lalu meruntuhkan bangunannya terhumbam ke dalam jurang neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Sentiasalah bangunan yang mereka bina itu menjadi keraguan ke dalam hati-hati mereka sendiri, sehinggalah juga hati-hati mereka laksana dicincang. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Masjid Tura ni duduk kawasan Quba. Berlawan Masjid Quba lah. Tuhan larang Nabi semayang di masjid itu. Tuhan larang, jangan pergi. Tunggu ayat. Bila dia balik ni nak pergi dalam masjid tu, nanti balik ni, Tuhan turun ayat jangan pergi. Tuhan larang dalam Masjid Quba tu, tempat Nabi singgah masa berhijrah. Dan masjid yang dia fadilat disebut adalah hadis, man tawadda'a fi baitihi wa shalla raka'ataini fi masjid Quba falahu ajru umrah.
barang siapa yang pergi ke Madinah, berwuduk di rumahnya. Rumah dia duduk. Di hotel lah, berwuduk di hotel. Kemudian terus pergi sembahyang 2 rakaat Masjid Quba. Dia beri fadilat umrah. 1 umrah. Ini kelebihan sembahyang Masjid Quba. Caranya wuduk di rumah, jangan wuduk di situ. Wuduk di situ pun tak apa. Tapi Nabi kata wuduk di rumah dia. Lepas tu sembahyang Masjid Quba. Kerana dalam perjalanan tu adalah ibadat. Tiap-tiap langkah tu ada pahala. Sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Jadi kita langkah dalam keadaan kita berwuduk. Dengan sebab itu kita nak pergi masjid, lebih afdal kita berwuduk di rumah. Bukan wuduk di masjid. Tak ada salah wuduk di masjid. Wuduk di rumah kerana kita melangkah ke masjid dalam keadaan mengerjakan ibadat. Itu cerita Masjid Quba dan Masjid Dirar. Allah SWT mendedahkan tujuan golongan munafikin mendirikan masjid bukan kerana Allah, tetapi tujuan jahat menipu kaum muslimin, sehingga menjadikan berpecah belah yang membawa kemudaratan, dan dalam masa yang sama masjid itu menjadi markas pengintipan untuk musuh-musuh Islam dan memberi peluang kepada mereka untuk menyerang Islam dan penganutnya yang bertapak di dalam negaranya yang ditegakkan di Madinah. Pemimpin golongan munafik yang bernama Abu Amir Ar-Rahib mengarahkan pengikutnya supaya mendirikan masjid dan bersedia dengan senjata. Dan dia akan menjemput pada tentera Rom datang menyerang Madinah dan menghalau orang-orang Islam keluar daripada bandanya. Akhirnya Rasulullah SAW menggelarkannya dengan panggilan Abu Amir Al-Fasiq. Ubah nama Abu Amir Al-Fasiq. Jangan panggil Rahib, panggil Fasiq. Jahat. Orang Fasiq. Serentak dengan itu, baginda mengarahkan 2 orang sahabat radhiyallahu anhuma supaya segera bertindak memusnahkan Masjid Dirar itu. Nabi dah ada siapa? Suruh sahabat pergi dengan kuda, bakar masjid, hancurkan masjid ini. Az-Zamakhsyari meriwayatkan dalam tafsirnya Al-Kashaf. Az-Zamakhsyari ini seorang alim mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah yang sederhana. Tapi dia terkenal dengan alim ilmu tafsir. Tafsir dia Al-Kashaf. Sampai sekarang ada kitab tafsir. Jaga baik dia mengarang tafsir, tapi mazhab kepala otak dia Mu'tazilah. Dia guna akal. Tapi dalam bahasa Arab dia bijak. Sampai hari ini. Dia sebut dalam tafsir dia Al-Kashaf, ni boleh ada boleh pakar. Bahawa Imam Masjid Dirar seorang sahabat muda bernama Majma' bin Al-Harisah radhiyallahu an, yang tidak mengetahui hakikat dan tujuan masjid itu didirikan, dicadangkan oleh penduduk Quba supaya menjadi imam Masjid Quba di zaman Amir Umi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia sahabat muda, masa tu puak-puak munafik lah dia imam. Bila dia dibaca sedap, dia imam. Jadi zaman Sayyidina Umar, orang Quba minta nak latih ni, tak imam ni, dia masjid. Cadangan itu dibantah kerah oleh Amir Umi Umar bin Khattab yang berkata, la wala ni'mah ala sabi imam Masjid Dirar. Umar kata, jangan, tidak ada nikmat. Tidakkah dia pernah menjadi imam Masjid Dirar? Saya Umar tahu. Mu nak latih tak imam Masjid Dirar ni jadi imam Masjid Quba. Pemuda itu menjawab, ya Amirul Mukminin, la ta'jal alayya. Wallahi laqad sallaitu bihim wallahi ya'lamu inni la a'lamu ma admaru fihi. Walau alimtu ma sallaitu ma'ahum fihi wa kuntu ghulaman qari'an lil Qur'an wa kanu syuyukhan la yaqra'una min al-Qur'ani syai'an. Pemuda itu kata, wahai Amirul Mukminin, jangan bertindak gopoh terhadap saya. Maka demi Allah, sebenarnya saya pernah bersolat bersama mereka. Demi Allah, saya tidak tahu niat jahat yang mereka sembunyikan. Kalau saya tahu, saya tidaklah saya bersolat di dalamnya bersama mereka. Saya di masa itu seorang pemuda yang qari Quran. Dan mereka pula adalah orang-orang tua yang tidak tahu membaca Quran. Puan-puan tak mesti suruh saya jadi imam. Lalu Umar Khattab meminta menerima pengakuannya
dan membenarkan dia jadi imam Masjid Quba. Mudah apalah kan mau jadi imam lah. Mukjizat Al-Quran yang berterusan sehingga hari kiamat mengingatkan umat Islam bahawa projek Dhirar berterusan sehingga hari ini dengan berbagai-bagai cara untuk menipu dengan menggunakan kerja pada zahirnya Islam tetapi tujuannya menentang Islam. Jaga-jaga. Islam liberal, sisters ini Islam, macam-macam nama. Itu termasuk Dhirar lah tu. Projek ni untuk lawan Islam. Guna nama Islam. Benarlah ucapan Amin Ali radhiyallahu wajah, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimah yang benar yang bertujuan kebatilan, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Allah menggagalkan perancangan jahat munafikin bersama kegagalan tentera Rum Timur untuk menghapuskan Islam. Ketibaan di Madinah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah wahai Muhammad SAW, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati. Dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki pada sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan tiada perhitungan hisapnya. Mengikut para ulama, ayat ini ada sebab nuzulnya. Sebab turun ayat ini. Satu riwayat mengatakan sebab turun ayat ini setelah Nabi SAW membuka Mekah dan Allah menjanjikan Parsi dan Rom akan ditakluk oleh Islam. Lalu orang-orang munafik dan orang Yahudi Madinah mempersendakan, mengejek-ngejek orang Islam. Mekah bolehlah mau takluk, orang Arab ni takluk. Mana boleh nak takluk Parsi dengan Rom, kuasa besar dunia. Madinah kecil je nak lawan kuasa besar dunia. Ada juta-juta badan tentera. Mereka memperkecilkan. Mereka lupa akan kuasa Allah Ta'ala. Kebesaran Allah Ta'ala. Allah Maha Berkuasa. Tak ada kerajaan yang kekal atas dunia ni. Yang kekal kerajaan Allah Ta'ala saja.
Sama ada kerajaan kafir, termasuk kerajaan Islam, tak kekal. Allah Ta'ala nak uji manusia. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Tuhan yang di dalam genggamannya sahaja kerajaan. Dia berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa yang baik amalannya? Allah itu Maha Pengampun. Maha Perkata lagi Maha Pengampun. Allah Ta'ala nak uji kita. Allah Ta'ala jadikan senang dan susah, sihat dan sakit. Kerajaan adil dan kerajaan zalim. Tunjuk depan mata. Mu nak pilih Islam, nak pilih bukan Islam. Dalam keadaan sihat, sakit, sihat pula. Siapa yang buat ni? Siapa yang berkuasa? Percaya tak ke Tuhan? Allah Ta'ala nak uji kita. Nak uji sama ada kita bersyukur, kita bersabar. Kalau sakit, bersabar. Kalau sihat, bersyukur. Menang bersyukur, kalah bersabar. Allah Ta'ala nak uji. Siapa yang terus bersama dengan Islam, maka kerajaan besar Parsi dan Rom akan jatuh dan tumbang bila tiba masanya. Maka masa hijrah, Nabi dah sebut Parsi akan jatuh ke Islam. Tak berlaku masa Nabi hidup. Berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Nabi tak datang tengok. Sahabat-sahabat nak tengok. Bukan mesti Nabi lihat kemenangan itu. Macam Nabi Musa AS. Zaman Nabi Musa, Nabi Harun tak boleh masuk ke Palestin. Bani Israel tak sanggup berjihad. Lepas Nabi Musa, Nabi Harun wafat, barulah Bani Israel masuk ke Palestin. Yusha' bin Nun memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Nabi Sulaiman, Nabi Daud Sulaiman tengah-tengah memerintah, Tuhan ajar Nabi Sulaiman jatuh. Lepas tu naik balik. Kerajaan Nabi Sulaiman pun tak kekal, yang menakluk dunia. Naik kerajaan kafir pula. Allah Ta'ala nak uji. Begitulah dalam dunia. Kita kena sedar ini ujian daripada Allah Ta'ala. Semua kerajaan dia dalam tangan kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh beri, boleh cabut bila-bila masa saja. Kerana nak uji manusia. Ini kita kena sedar. Saya tengok ulama tafsir meriwayatkan tentang ayat ini juga. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, seorang sahabat yang terkenal. Yang alim, Nabi sayang pada dia. Tiba-tiba satu hari jemaah, Nabi tengok dia tak ada. Tengok dia tak ada. Lepas tu, jumpa. Nabi tanya, wahai Mu'ad, mengapa mengundang orang jemaah ini? Rasulullahnya tahan dia orang Yahudi minta hutang saja. Minta hutang. Saya dah bayar hutang dia. Duduk berlawan dengan dia sampai saya tak ada nak bagi jemaah. Nabi kata, aku nak ajar kamu. Membaca ni. Qulillah malikul ayat ni. Lepas tu mu sebut. Hajatmu minta lepas hutang. Ini satu riwayat. Jadi ulama mengatakan ayat ni termasuk Ismullahil Azam. Nama Allah yang besar. Kalau ada apa-apa hajat, baca ayat ni, lepas tu berdoa. Ini ada kelebihan ayat ni. Ayat yang sangat pendek, memberi makna yang sangat besar. Duk cari ilmu-ilmu payah sangat. Padahal mudah je. Dalam Quran duduk wirid sama. Tapi kita tak tahu kelebihan ayat ni. Qulillahumma malikal, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal, ya Allah ya Tuhanku, Engkau yang memiliki segala sesuatu, termasuk kerajaan yang ada di atas dunia. Kerajaan yang besar, kerajaan yang kecil, semua di bawah Allah Ta'ala, bawah kuasa dia. Engkau yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha', engkau beri kerajaan pada siapa yang engkau kehendaki.
Wa tanzu'ul mulka mimman tasha', dan kau cabut kerajaan daripada siapa yang kau kehendaki. Jangan kita berasa, oh kerajaan ni akan kekal, tak jatuh sampai bila-bila. Tak ada sampai dia. Kalau seorang berkuasa macam dia berkuasa, tak sampai bila-bila. Ini, dia tak sedar kekuasaan tu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh cabut bila-bila masa sahaja. Sebab tu ayat ni diwiridkan lepas semayang. Ayat sangat besar makna dia. Wa ta'izzu man tasha', engkau memuliakan sesiapa engkau kehendaki. Wa tudillu man tasha', dan engkau jadikan hina sesiapa yang engkau kehendaki. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bila pergi ke Palestin, bila tentera Islam masuk ke Baitul Maqdis, zaman Sayyidina Umar, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah jadi panglima tentera Islam, mengalahkan Rom. Setelah tentera Rom dikalahkan, Abu Ubaidah jadi panglima. Abu Ubaidah ni bijak, Khalid bin Walid panglima tentera. Abu Ubaidah ni panglima tentera dan pentadbir. Padri Baitul Maqdis minta nak berunding dengan Sayyidina Umar sendiri, nak serah kunci Baitul Maqdis ni. Sayyidina Umar sendiri. Ubaidah atau Khalid bin Walid, tubuh besar. Khalid bin Walid ni tubuh besar, macam Sayyidina Umar juga. Tok keliru lah tu Khalid bin Walid. Dia duduk di atas kota, tengok Khalid, tengok nak bukan. Dia kata, aku lain bukan Sayyidina Umar. Aku tahu dah. Aku tahu dah. Aku baca dalam kitab aku. Orang ni macam mana sifat dia. Akhirnya Abu Ubaidah tulis surat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun marilah. Mari ke Baitul Maqdis. Kemudian Madinah. Siapa dia buat tengok baju ada tapung baju pula. Ketua negara baju tapung. Dia tengok berapa tapung dia, tengok gini. Ya sungguh. Ya sungguh. Barulah dia benar masuk surah kunci. Sayyidina Umar pun masuk Baitul Maqdis. Melawat gereja Baitul Laham. Masjid Aqsa masa itu tempat buang sampah. Gereja Baitul Laham. Tanya dekat mana tapuk Masjid Aqsa. Tunjuk tapuk. So, buat semula Masjid Aqsa. Masa pergi gereja, masuk waktu semayang. Sayyidina Umar kata, nak semayang mana? Dia kata, semayang sini ya, semayang dalam gereja. Sayyidina kata, la yanbaghi li Umar an yusalli fi hadzal makan. Fasalla yaqulu an-nas salla Umar fi hadzal makan wa yabnuna fiha masjidan. Sayyidina Umar kata, tak boleh Umar semayang sini. Nanti satu hari nanti, orang akan kata Umar pernah semayang sini. Nanti orang buat gereja, orang buat masjid sini. Semayang luar. Sayyidina Umar pun semayang luar. Memang betul lah. Lepas tu orang buat masjid. Pak Sayyidina Umar semayang tu ada masjid. Sampai sekarang, berepek dengan gereja. Sampai sekarang, ada. Jadi, masa tu Islam sudah menang. Dia padri ni, dia mazhab lain dengan Rom. Rom Timur mazhab Ortodok juga, dia Ortodok lain. Dia Kristian dengan Kristian ni, dia balah. Dia berperang pun. Memanglah dia tak reda Rom ni takluk. Kerana zalim. Bila orang Islam mari, dia terima orang Islam mereka dan buat perjanjian. Sayyidina Umar kata, tak orang buat gereja mu. Ada perjanjian, tak orang buat gereja. Mu dengan ibadatmu, cara mu. Hidup buat kerajaan Islam. Orang Islam bayar zakat, mu bayar cukai. Jizyah. Ada perjanjian. Perjanjian Umar ni, kenal perjanjian tu. Perjanjian jadi asas pemerintahan masyarakat majmuk yang Nabi ajar. Sayyidina Umar teruskan. Dan Sayyidina Umar kata ke orang Islam, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Famahma nabtaghi azza bighairi ma azzana Allah adallana Allah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan, keperkasaan oleh Allah dengan Islam.
Sekiranya kita cari lain pada Islam, kita akan jadi hina. Kalau cari lain pada Islam, hina. Nama betul lah. Orang Arab, dia beri kemuliaan dengan Islam. Bila orang Arab tinggal Islam, pegang kebangsaan. Kebangsaan lebih pada Islam lagi. Tak salah kebangsaan, bukan salah. Tapi Islam kena dulu. Islam menyelamatkan bangsa. Tegakkan Islam, bangsa selamat. Kalau bangsa saja Islam berbelakang, bangsa itu tak selamat. Jadi kena selamatkan dengan Islam. Di sinilah. Wa ta'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Allah Taala memuliakan sesiapa yang kau kehendaki. Dan Allah Taala hina sesiapa yang kau kehendaki. Tuhan kata wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu orang Arab berpaling daripada perjuangan menegakkan Islam, Tuhan tukar kaum lain daripada kamu. Kaum lain yang terima Islam. Orang Arab tak dah. Maka berlakulah orang Kurdis, orang Turki, orang Arab tak memimpin lagi. Bila Baitul Maqdis ditakluk oleh Salib, 100 tahun tentera Salib takluk Baitul Maqdis, siapa dia yang bebas balik? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin ni orang apa? Orang Arab, bukan? Orang Kurdis. Salahuddin ni seorang pemimpin raja Kurdis yang memimpin dunia Islam berperang, bebaskan Baitul Maqdis. Sebab itulah orang putih ni dendam kepada orang Kurdis ni, tak beri negara sampai hari ni. Dalam pembahagian saya sebiku, orang Arab ada negara, Iraqnya macam-macam. Orang Kurdis dia tak bagi negara. Kurdis satu kaum Islam, mazhab Syafi'i macam orang Melayu juga. Berzanji itu, orang duk zangi itu, berzanji ni orang alim, berzanji. Nama dia tulis puji Nabi. Kita duk buat zangi sampai hari ni. Itu orang Kurdis yang mengarang berzanji. Al-Berzanji, seorang alim Kurdis, mazhab Syafi'i. Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdis. Tuhan tukar orang Kurdis, bukan orang Arab. Kemudian orang Kurdis tak ikut Islam, ikut komunis sekarang ni, jatuh. Naik orang Turki. Turki ikut Islam. Orang Iran ikut Islam. Orang Melayu ikut Islam. Orang Melayu yang naik. Mana-mana bangsa yang kuat dengan Islam, dia akan mulia. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudillu man tasha, engkau hina siapa yang kau kehendaki. Biadikal khair, di dalam kekuasaanmu sahaja kebaikan, wahai Tuhan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Tulijul laila fin nahar, engkau memasukkan malam dalam siang. Walau tulijul nahar fa'il, engkau masukkan siang dalam malam. Kita tengok waktu semayang kan, kadang-kadang awal, kadang-kadang akhir. Kadang-kadang panjang malam, kadang-kadang panjang siang waktu ini. Jadi Tuhan masukkan siang dalam malam, malam dalam siang. Peredaran matahari. Ini kuasa Allah Ta'ala. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Daripada makanan, daripada tanah. Tanaman daripada tanah, macam-macam baju, tanaman kita makan jadi air mani. Jadi manusia. Jadi manusia. Tuhan keluarkan yang hidup daripada yang mati. Daripada benda yang tak ada apa, kering. Jadi makhluk yang hidup. Kemudian daripada yang mati dia hidup. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dikeluarkan yang mati dia hidup. Hidup mati. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, dan engkau beri rezeki pada siapa yang kehendaki. Engkau akan dia tidak terhingga hisab. Rezeki Tuhan tentukan. Manusia bekerja dan berikhtiar. Tuhan tentukan. Tuhan menentukan rezeki. Manusia kena kerja, kena ikhtiar. Kalau kita duduk congot, suruh Tuhan buat berah. Jadi Tuhan pula jadi hamba kita pula. Kena fahamlah, kita ni hamba Tuhan, bukan? Kita bekerja, berikhtiar, doa kepada Allah Ta'ala. Jadi doanya, Qulillahumma malik, sehingga bighairi hisab. Itu ayat yang Ismullahil Azam. Kalau ada apa-apa hajat, baca ayat ni,
Selawat ke Nabi sebutkan ajak kita. Utang-utanglah apa utanglah ini termasuk dalam doa yang diperkenankan. Bukan kita doa tu mesti napok golek lah esok. Kadang-kadang Tuhan tangguh. Kadang-kadang Tuhan nak beri hari akhirat. Tuhan tak beri hari ni, nak beri hari akhirat. Tapi Tuhan mesti beri. Jangan apa-apa doa kita tak siapa hajat. Adalah tu. Adalah tu. Tuhan nak beri hari akhirat. Tuhan Maha mengetahui segala. Tuhan mengetahui. Jangan tanya Tuhan pasal apa. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan sayang pada kita lebih daripada kita sayang kita lagi. Wallahu a'lam.